Hai semua, bersua lagi dan perkongsian kita pada kali ini adalah lebih tenang dan santai di posisi. Just stay safe and healthy at home with our beloved family. Dan perkongsian saya kali ini akan membawa satu penceritaan berkaitan dengan kronologi and idea yang pada mulanya idea itu kecil saja, dilaksanakan di lokasi yang kecil, sasaran pun kecil, of course impak pun pada skala yang lebih kecil, kemudian idea ini dikembangkan dan dilaksanakan di lokasi yang besar, sasaran pun lebih ramai, of course memerlukan sokongan yang lebih kuat untuk menghasilkan impak pada skala yang lebih besar. Jadi untuk mengetahui apakah idea itu, ya bagi saya idea ini sangat menarik untuk dikongsikan kali ini. Teruskan bersama saya dalam Kupi-Kupi bersama Mathematician hingga ke hujung perkongsian. Dan jangan lupa subscribe, like and share my YouTube channel Asrifah Coach Plus untuk perkongsian-perkongsian yang lebih menarik. Dalam perkongsian yang lalu, saya telah menjelaskan bagaimana pengurusan Minimum Adequate Syllabus iaitu MAS mampu untuk membantu mengupayakan pemimpin pertengahan di dalam SKPM J2 Standard 3 Aspek 3.1 pengurusan kurikulum. Dan idea Minimum Adequate Syllabus ini pada awalnya merupakan satu idea yang kecil yang diilhamkan oleh kumpulan saya yang terdiri daripada guru-guru matematik SPM yang mengajar tingkatan 4 dan 5 dan impak kepada idea ini diukur di dalam prestasi pencapaian murid dalam matematik SPM. Kemudiannya idea ini telah dikembangkan apabila Jabatan Pendidikan Negeri Sabah telah melamar kumpulan saya untuk membuat satu perkongsian amalan terbaik berkaitan dengan pengurusan Minimum Adequate Syllabus. Dan sasaran perkongsian itu adalah ketua-ketua panitia matematik di seluruh negeri Sabah. Selepas menerima lamaran itu, kumpulan kami telah membuat sedikit perbincangan bagaimanakah persediaan-persediaan yang perlu kita lakukan sebelum melaksanakan perkongsian amalan terbaik ini. Oleh itu, kami telah mengambil keputusan untuk membuat sedikit kajian tinjauan berkaitan dengan tahap pemahaman, pengetahuan dan pelaksanaan kaedah Minimum Adequate Syllabus ini sebelum ini dalam kalangan ketua panitia matematik seluruh negeri Sabah. Tujuan kami melaksanakan tinjauan ini adalah untuk mengetahui apakah impak yang akan berlaku selepas perkongsian amalan terbaik itu dilakukan ke atas pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaan kaedah minima silibus dalam kalangan ketua-ketua panitia matematik di negeri Sabah. Perkongsian saya mulakan dengan perbincangan yang pertama iaitu demografi. Di dalam soal selidik yang telah kami edarkan kepada ketua-ketua panitia matematik seluruh Sabah semasa perkongsian amalan terbaik hari itu mengandungi beberapa demografi untuk kami kenal pasti dan tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sedikit latar belakang berkaitan dengan ketua-ketua panitia matematik di Sabah, apakah kekuatan dan kelemahan yang boleh kami gunakan untuk mengembangkan idea pengurusan Minimum Adequate Syllabus MAS di peringkat negeri Sabah. Dan kita mulai dengan membincangkan demografi yang pertama iaitu umur responden. Ketua Panitia Matematik yang berumur 21 hingga 30 tahun seramai 10 orang, 7.8%, berumur 31 hingga 40 tahun seramai 57 orang, 44.5%, berumur 41 hingga 50 tahun seramai 52 orang dengan 40.6%, dan berumur 51 hingga 60 tahun seramai 11 orang dengan 8.6%. Kita dapat simpulkan bahawa kebanyakan ketua panitia berumur dalam jurat 31 hingga 40 tahun, iaitu satu umur yang masih muda, masih mencari pengalaman, menimba ilmu pengetahuan dan masih bertenaga. Dan itu sebenarnya adalah satu kekuatan kepada kumpulan kami untuk mengembangkan lagi idea kami di peringkat ketua panitia matematik negeri Sabah. Untuk demografi yang kedua, grade jawatan responden. Yang bergrade DJ41, 17 orang dengan 13.3%, bergrade DJ42, 1 orang dengan 0.8%, DJ44 seramai 92 orang dengan 71.9%, DJ48, 14 orang dengan 10.9%, DJ52, 3 orang dengan 2.3%, tidak ada yang bergrade DJ54 dan lain-lain grade ialah 1 orang dengan 0.8%. Ini bermakna kebanyakan daripada ketua panitia matematik di Sabah bergrade DG44.
Dan apabila kita melihat kefungsian DG44 itu, ia merupakan satu grade sebagai pelaksana. Dapat disimpulkan, Ketua Panitia Matematik di Sabah mempunyai kekuatan sebagai pelaksana sebarang idea ataupun dasar-dasar yang diberikan. Ini juga turut menjadi kekuatan kumpulan kami untuk terus mengembangkan idea-idea pengurusan minimum adequate syllabus dalam kalangan Ketua Panitia Matematik di Sabah. Seterusnya, demografi yang ketiga, pengalaman mengajar matematik. 0 ke 10 tahun 35 orang dengan 27.3%, 11 ke 20 tahun 74 orang dengan 57.8%, 21 ke 30 tahun 20 orang dengan 15.6%, dan 31 tahun dan ke atas tidak ada. Ini adalah selari dengan demografi yang ditunjukkan sebelum ini, iaitu grade kebanyakan ketua panitia ialah DG44 dan ia adalah berhubungan dengan tempoh pengalaman mengajar matematik selama 11 ke 20 tahun yang paling tinggi dalam kalangan ketua panitia matematik di Sabah. Seterusnya, demografi yang keempat, bilangan responden mengikut PPD. Terdapat 24 PPD kesemuanya di Sabah dan setiap PPD telah menghantar peserta ketua panitia matematik untuk menyertai perkongsian amal terbaik itu, dan berikut merupakan agihan ketua panitia yang telah mengisi soal selidik mengikut bilangan dan juga peratus, dan saya tidak akan mengupas lebih lanjut data ini. Kita go through kepada demografi yang terakhir, iaitu lokasi responden. Dan lokasi ketua panitia yang berada di bandar adalah 43 orang dengan 33.6%, berada di luar bandar seramai 77 orang dengan 60.2%, dan yang terakhir berada di pedalaman tidaklah ramai sangat yang terlibat dalam perkongsian amal terbaik hari itu, iaitu 8 orang saja dengan 6.3%. Ini juga menunjukkan bahawa kebanyakan ketua panitia matematik yang mengikuti perkongsian amalan terbaik kami pada hari itu berada di lokasi luar bandar. Dan ini juga merupakan kekuatan kepada kumpulan kami, bahwa ketua-ketua panitia ini masih berkhidmat di lokasi luar bandar yang masih ada akses dan keperluan-keperluan asas. Demikianlah tadi saya telah mengupas satu persatu berkaitan dengan demografi, dimulai dengan umur responden, grade responden, and then tempoh pengalaman mengajar responden, bilangan responden mengikut PPD, dan yang terakhir sekali lokasi responden. The most important yang saya akan share ialah bilangan responden yang terlibat secara langsung dalam menjawab soal selidik ini adalah seramai 128 orang yang terdiri daripada ketua-ketua panitia matematik sekolah menengah di negeri Sabah. Mulakan your journey with a small idea. Daripada small idea ini, laksanakan di peringkat mata pelajaran, ukur impak idea ini kepada prestasi murid di kelas masing-masing, kemudian share di peringkat panitia, and then merentas panitia dan bidang yang lain. Seterusnya, apabila impak positif diperolehi secara keseluruhannya, share dan kembangkan idea ini ke peringkat daerah dan seterusnya kepada negeri. Surrounded yourself dengan orang-orang yang mempunyai aspirasi yang sama dengan kita. Mereka sangat membantu. Dan ini terbukti dengan kumpulan saya yang ada di hadapan ini, yang terdiri daripada guru-guru tingkatan 4 dan 5 yang memberikan komitmen dan kerjasama yang tinggi dalam mengembangkan idea pengurusan minimum adequate syllabus ini, sama ada di peringkat sekolah, daerah ataupun negeri. Jangan lupa teruskan bersama saya dalam part 2 Kupi-Kupi bersama Mathematician untuk mengetahui apakah tahap pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaan kaedah minimum adequate syllabus MAS dalam kalangan ketua-ketua panitia matematik di negeri Sabah. Stay tuned with me. Terima kasih kerana bersama saya sehingga ke hujung perkongsian ini dan kita berjumpa lagi. Bye. Jangan lupa subscribe, like and share my YouTube channel Asrifa Coach Plus.